You mau kerja apa lagi? You kerja potong kereta sudah tutup. Lagi jumpa kawan buat apa? Bawa kawan balik. Lagi buat apa? Mau hantar kawan lagi? Sudah kena duduk rumah sekarang. Oh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda bersama saya Anim Izzati dalam 999, program mengenai jenayah nombor 1 di Malaysia, edisi 24 Mac 2020. Saudara, langkah kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19 diperkukuhkan lagi menerusi pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan yang diberikan oleh Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan yang terkini, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Angkatan Tentera Malaysia melaksanakan arahan terbabit secara serentak di seluruh negara. Meskipun begitu, masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak mempedulikan risiko penularan wabak itu dengan berlegar-legar di luar rumah, termasuk di jalan raya. Wartawan Faizal Murad menyertai sepasukan anggota daripada IPK Selangor melakukan pemantauan menerusi Ops COVID-19. Untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Menyedari kes di Malaysia melonjak sehingga mencecah 500 pesakit ketika itu, arahan dilaksanakan dengan serta-merta dengan Majlis Keselamatan Negara atau MKN sebagai peneraja utama. Polis Diraja Malaysia antara agensi bertindak yang menjalankan operasi pada hari pertama pelaksanaan perintah. Petaling Jaya, Selangor. 999 menyertai sepasukan anggota daripada Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor memantau pergerakan awam di sekitar negeri ini. Sekatan jalan raya antara langkah yang diambil bagi mengesan orang awam yang menggunakan kenderaan untuk keluar dari rumah. Daripada mana? Bekerja ke atau macam mana? So please advise your family, jangan keluar. Kalau kata makanan, sudah seorang saja untuk membeli. Okey? So tanggungjawab pada Malaysia. Alright, thank you. Mana? Dari mana? Kira dari berjalan-jalan ke apa? Jalan-jalan Tak ada keluar apa yang nak. Jalan-jalan dalam kereta ke? Keluar pergi shopping mall ke apa? Tak lah. Ke beli barang makan. Ada sampai makan lah. Ada bawa topeng semua lah. Kita ada sediakan lagi lah. So far bila tahu arahan daripada pihak berkuasa, dibanding keluar ke macam mana? Kita keluar hanya untuk perkara yang perlu sahaja. Selain itu kita duduk kat rumah sahaja. Setiap pemandu yang melalui sekatan jalan ini akan diperiksa tujuan mereka keluar dari rumah. Terdapat pengguna jalan raya yang masih lagi ingkar dengan arahan pihak berkuasa untuk terus berada di rumah, dan ketika ini pada jam 9 malam ada di antara mereka yang masih lagi berlega-lega di sekitar kawasan ini di Petaling Jaya, dan ada antara pengguna jalan yang saya temui berkongsi mengenai mereka keluar untuk membeli barang keperluan. Malah ada juga yang membeli barangan selain daripada keperluan. Walau bagaimanapun tindakan itu akhirnya diberikan nasihat oleh pihak polis untuk memastikan pengguna jalan raya khususnya rakyat Malaysia untuk terus kekal berada di rumah walaupun waktu malam. Bilangan kereta yang masih banyak di jalan raya menunjukkan ada yang masih tidak mengendahkan Perintah Kawalan Pergerakan. Malah ada yang turut dikesan membawa bersama penumpang dengan alasan ingin ke tempat kerja. Sebaik ditanya, pemandu ini mengaku bekerja di sektor perkhidmatan perlu atau essential services. Jadi petugas berapa orang? Ya, dalam 5 orang lah. Akan melibatkan bencana ke ataupun masalah lain ke. Saya nasihatkan kalau boleh untuk duduk di rumah, tidak keluar, kerana ini adalah perintah kerajaan. Sesetengah daripada masyarakat kita yang masih betul-betul belum faham lagi. Terdapat beberapa kenderaan yang mana di dalamnya ada 3 dan 4 orang yang mengatakan bahawa mereka pergi membeli makanan, mereka mengambil anak, tetapi di dalam kenderaan tersebut penuh dengan penumpang. Kita lebih kepada menasihati
menerangkan perkara-perkara perlu berkaitan dengan COVID-19 lah. Untuk IPD PJ, kawasan ini adalah salah satu kawasan yang sibuk. So di sinilah kita nak bagi penerangan, ambil peluang untuk memberi penerangan kepada pengguna-pengguna jalan raya. Rondaan turut dilakukan pasukan PDRM bagi memantau pergerakan luar orang ramai. Hasil pemantauan mendapati masih ada setengah premis kedai yang turut dikesan meletakkan meja dan kerusi makan di hadapan dan di dalam kedai. Tindakan ini akan mengelirkan masyarakat mengenai perintah kawalan yang hanya membenarkan makanan dibungkus. Rata-rata restoran yang diperiksa faham dan akur dengan garis panduan perintah ini. Ada yang tahu, memang kawan pun dah tahu dah. Jadi kita pun buka-buka. Memang sini pun tak tunggu lama Pak, kita masak siap-siap. Dah cepat. Tak apa. Ketika rondaan dilakukan, kami mendapati masih ramai yang berlegar-legar di luar kawasan rumah. Kumpulan remaja ini dikesan berkumpul di kawasan parkir rumah bangsa. Okey, dan ketika ini pihak polis telah menahan beberapa orang lelaki yang berkumpul di hadapan restoran ini di atas motor secara beramai-ramai. Dan apakah yang mereka lakukan pada ketika ini di waktu ini? Berehat, bukan cuti enjoy. Cuti untuk kita nak cegah penyakit. Itu kita kena faham. Okey. Di kawasan berdekatan, kelihatan beberapa orang lelaki sedang melepak. Tindakan mereka itu ditegur oleh pihak polis yang mengarahkan mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Selangor mencatatkan jumlah kes tertinggi berbanding negeri lain di seluruh Malaysia. Statistik yang membimbangkan ini menuntut pengorbanan pihak berkuasa bekerja ketika ini. Polis Selangor memohon kerjasama orang awam untuk terus mematuhi perintah kawalan pergerakan bagi mengelak penularan wabak COVID-19 secara drastik di negeri ini. Hari pertama penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan, 3 warga emas antara yang ditemui sedang duduk di sebuah premis makanan di Jalan Datuk Keramat, Georgetown, Pulau Pinang ketika pihak Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP melakukan rondaan memeriksa premis hiburan. Melihat perkara itu pada jam sekitar 11 malam, pihak MBPP segera mendekati kumpulan terbabit. Makluman tentang arahan kerajaan yang tidak membenarkan aktiviti sebegitu dijalankan sehingga tamat tempoh perintah kawalan pergerakan segera disampaikan. Selaras dengan kempen Penang lawan COVID-19, operasi malam ini disertai 20 anggota MBPP bermula jam 9 malam. Ia membabitkan kawasan sekitar Pulau Tikus, Lebuh Pantai, Jalan Magazine dan Jalan McAllister. Mungkin pekerjaan ada dalam lah. Mungkin nak closing ke apa, macam tu lah, lebih kurang. Yang penting tak ada pengunjung, tak ada sebarang muzik. Okey, dan pada malam ini kita menjalankan pemantauan sebanyak 34 premis yang terlibat lah, dan kita pun telah serah notis sebanyak 34 kepada semua pusat-pusat hiburan, dan kita dapati semua patuh dengan larangan yang kita keluarkan. Jika kita mendapati premis-premis menjalankan perniagaan ingkar dengan arahan ini, kita akan membuat laporan polis untuk tindakan selanjutnya. Sebahagian notis sudah diberikan pada waktu siang dan menjadikan keseluruhan notis penutupan premis hiburan yang dikeluarkan pihak majlis sebanyak 50 notis. Malah difahamkan ada yang mengambil inisiatif menampal sendiri notis penutupan premis bagi membendung gejala virus COVID-19. Daripada mana ke mana ni? Daripada hospital. Buat pemeriksaan apa? Daripada hospital? Oh, kena pakai mask. Janganlah bawa ramai-ramai ni yang berjalan ni. Kalau seorang pergi hospital, seorang yang lain tinggal rumah. Sementara itu, sekatan jalan raya pada hari kedua operasi di Jalan Dr. Awang disertai Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintendent AA Anbalagan. Berada di rumah. Okey. Satu sekatan jalan raya telah kita buat di sini bagi memastikan tidak ada pergerakan tanpa perkara-perkara yang penting untuk mereka bergerak. Dan seperti mana di dalam undang-undang hanya essential services saja yang dibenarkan. Menerusi sekatan, pihak polis dapat menghalang pergerakan tidak penting sekaligus mengurangkan penularan virus. Difahamkan beberapa plaza tol telah ditutup 24 jam secara berperingkat bermula Ahad lalu. Hanya kenderaan terpilih dan mendapat kelulusan pihak berkuasa sahaja dibenarkan melepasi sekatan jalan raya dan menggunakan lebuh raya. Kenderaan yang tidak melepasi syarat akan diarah berpatah balik untuk pulang ke lokasi asal.
Penutupan dikot kuasa sehingga tempoh akhir arahan Perintah Kawalan Pergerakan 31 Mac ini. Dua kemalangan melibatkan anggota polis trafik ketika melakukan sekatan jalan raya bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Kejadian pertama berlaku di Jalan Syed Putra, Kuala Lumpur, melibatkan seorang pegawai dan 4 anggota yang cedera selepas dirempuh sebuah lori. Manakala di Shah Alam, seorang anggota polis patah tulang rusuk kiri selepas dirempuh seorang penunggang motosikal yang cuba mengelak daripada ditahan. Dua insiden ini dalam tragedi 999. Operasi sekatan jalan raya sempena Ops COVID-19 di Jalan Syed Putra di Ibu Negara Jumaat lalu bertukar tragedi apabila 5 anggota polis cedera setelah dirempuh sebuah lori. Kejadian berlaku pada jam 12.45 tengah malam. Ketika kejadian, lori yang dipandu lelaki berusia 45 tahun itu hilang kawalan dan terbabas ke kiri jalan sebelum merempuh kereta peronda dan motosikal anggota polis terbabit. Pelanggaran itu mengakibatkan seorang pegawai inspektor dan 4 anggota berpangkat korporal, lance corporal dan konstable cedera sebelum dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur. Pemandu lori telah ditahan dan kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 4-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Panik menyedari kehadiran polis ronda. Seorang penunggang motosikal bertindak melanggar anggota polis trafik yang sedang bertugas di Shah Alam, Selangor. Ketika kejadian, sepasukan anggota polis trafik dari kontingen Selangor sedang melakukan rondaan sempena Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Akibat rempuhan, polis yang berpangkat korporal itu mengalami patah tulang rusuk kiri selain kecederaan lain di bahagian kaki, tangan dan muka. Mangsa dihantar ke Hospital Shah Alam untuk rawatan lanjut. Suspek berusia 32 tahun itu telah diberkas dan kes disiasat mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. So sekarang barang okey ke? Tengok okey lah. So rasa macam mana bila ni kita hadapi kawalan pergerakan ni? Ini saya pertama kali keluar. Media sosial jelas menjadi medium pilihan pengguna bagi mengikuti Perintah Kawalan Pergerakan. Kesempatan itu juga digunakan oleh segelintir peniaga cyber untuk menjual produk tiruan berjenama bagi mengaut keuntungan mudah. Lebih mengejutkan, sindiket terbabit turut menggunakan perkhidmatan kilang dari negara jiran untuk memplagiat hasil rekaan produk berjenama termasuk produk pakaian keluaran syarikat tempatan Siti Khadijah Apparel Sdn Bhd. Penjualan di atas talian jelas menjadi pilihan pengguna khususnya ketika Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan dan dilaksanakan di Malaysia. Namun terdapat segelintir individu mengambil kesempatan ini untuk menjual produk tiruan bagi mengaut keuntungan mudah dan pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna jelas menjadi agensi berkuasa di barisan hadapan dalam membendung isu ini. Pembantrasan aktiviti penjualan barangan tiruan berjenama dilakukan pihak KPDN HEP menerusi Ops Tiru 2.0 dan Ops Jeriji. Ops Tiru 2.0 adalah bertujuan memeteras penjualan barang tiruan di pasaran, manakala Ops Jeriji adalah bertujuan membuat tangkapan ke atas penjenayah yang menjual barang tiruan. Di dalam inisiatif Ops Jeriji ini, tujuan kita adalah kita akan tangkap, reman dan tipu. Inilah antara inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh KPDN HEP bagi membenteras atau memerangi aktiviti penjualan barang tiruan ini secara berterusan, mementeras ke tahap yang paling minimum. Sindiket penjualan barangan tiruan dikesan menggunakan perkhidmatan kilang dari negara jiran untuk memplagiat rekaan produk berjenama. Intipan di 2 buah kilang pakaian di negara jiran ini mendapati mereka menciplak produk berjenama dalam kuantiti yang banyak. Kalau jorak, satu warna kena 160 belai.
Alamak. Satu kayu. Satu kayu. Oh. Dia terus put kayu. Ya, kami keluar satu kayu. Kami buat barang ciplak. Saya buat sendiri je. Boleh. Memang sendiri kena buat satu kali macam tu. Semua kami buat sini ada peran nama. Pandai cakap Melayu pula. Nampak? Boleh Melayu cakap. Oh. This one, if you want make minimum 5,000. We cannot make small quantity. So for this one, it on sale $10. $10? RM40 lah. We are always number one because we are supply big quantity. If you want any design, we make for you full size, full color. Here we just supply good quality, or we do not supply the cheap one. Yang ini Apa? jual 120. Oh, dia 120. Sebab ini kopi ori, ini original. Takut ke custom tu check? Yang ni bukan akun ori, tak apa. Produk tiruan yang ditempah oleh penjual kemudian dihantar menggunakan khidmat penghantaran secara udara dan laut sebelum menembusi pasaran Malaysia. Kalau telekong shipping tak? Setiap hari telekong shipping? Shipping Malaysia every day. Ini semua custom tu. Brand Malaysia ke? Brand Malaysia. Tahu Shah Alam Darul Ihsan? Yeah, my customer. I shipping many every day, sister. Ini semua Malaysia. We make every day. You see, full. Kalau shipping by air, RM6 sahaja. Tapi kalau shipping by kapal, murah. Begitupun penjual yang menempah produk-produk tiruan dari kilang itu terjerat apabila taktiknya mengumpan pengguna menerusi media sosial dikesan pihak berkuasa pada awal tahun ini. Penaikan kes di bawah Akta Cadangan 2019 sehingga 1 Mac 2020, sebanyak 47 kes telah dihasilkan, membabitkan nilai pasaran sebanyak 1.3 juta ringgit. Kita sentiasa mengadakan kerjasama dengan penyedia marketplace dan juga MC dan juga pemilik cadangan. Kita sentiasa mengadakan engagement dengan mereka supaya mereka mengenal pasti sekiranya terdapat pihak-pihak berkenaan yang menjual barang mereka dicaki tiruan, dia buat dengan kepada kita dan kita akan ambil tindakan. Di bawah undang-undang sedia ada. Siti Khadijah Apparel Sdn Bhd antara syarikat tempatan yang menjadi mangsa pelbagai produk pakaian keluarannya diciplak oleh pihak tidak bertanggungjawab bagi mengaut keuntungan mudah. Dari segi warna yang digunakan, font lebih kurang sama. Kat sini SK, kat sini SR, kat sini Siti Khadijah, sini Khatijah. Nampak sama, kain berbeza. Yang ni lebih lembut dan yang ni agak kasar sikit. Design ni kita lindungi bawah Akta Hak Cipta lah. Brand ni adalah nyawa perniagaan kita. Apa-apa berlaku pada cap dagangan kita, di mana orang tiru dan kita pun tidak boleh ambil tindakan apa semua, akhir sekali perniagaan kita pun akan musnah begitu saja. Menurut Ketua Pegawai Operasinya, Muhammad Munzir Aminuddin, cap dagangan dan hak eksklusif Siti Khadijah telah didaftarkan dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) sejak tahun 2009. Pelanggan-pelanggan Siti Khadijah yang tertipu, yang membeli produk-produk tiruan ini berasa sangat kecewa kerana produk yang dibeli tiruan itu sangat tidak berkualiti. Secara tak langsung memberi impak negatif kepada jenama kami sendiri dan juga ke atas jualan. Siti Khadijah Apparel Sdn Bhd akan menganjurkan Hari Telekong Sedunia kelak bagi mendidik pengguna mengenai sejarah dan kepentingan memilih telekong berjenama asli yang selesa untuk solat. Siti Khadijah ni adalah sebuah jenama tempatan yang mana kilangnya juga bertempat di Bandar Baru Bangi yang hanya menggajikan orang-orang tempatan. The only cara yang boleh anda dapatkan telekong Siti Khadijah adalah hanya di butik-butik SK yang kami ada 41 di seluruh Malaysia dan juga laman web rasmi sitikadijah.com. Kami tidak menggunakan cara ejen dan stokis kerana itu amat mudah untuk pelanggan tertipu. Pihak berwajib akan terus membantu jenama-jenama tempatan seperti kami untuk membasmi peniaga-peniaga tiruan ini yang sememangnya akan membantutkan perkembangan ekonomi syarikat-syarikat tempatan. Mereka yang memasarkan produk tiruan berjenama boleh dipenjara 3 tahun atau denda maksimum RM10,000 untuk setiap unit atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sejurus Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan segelintir pengguna melakukan pembelian panik dengan memborong barangan makanan sehingga kehabisan stok.
Ada juga peniaga cekik darah yang menjual barangan seperti topeng mulut dan hidung pada harga yang tinggi. Pemantauan di pasaraya dilakukan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantalinggi, yang turut disertai wartawan Tun Hizami Hashim. Pihak KPDN HEP giat menjalankan pemantauan di kedai runcit dan pasaraya bagi memastikan stok bekalan barangan keperluan mencukupi buat pengguna ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. So sekarang barang okey ke? So far tengok okey lah. So rasa macam mana bila ni kita hadapi Perintah Kawalan Pergerakan ni? Ini actually saya pertama kali keluar. Wah, so tak panik tak panik. Ya, kepada seorang tu family kan, tak boleh saya ramai-ramai. Bagaimana dengan harga? Rasa okey kan? Harga semua okey, tak ada masalah. Sama macam dulu. Tak ada yang naik Tak ada. Selain stok, harga barangan juga dipantau bagi memastikan peniaga tidak mencekik darah, seperti menjual topeng mulut dan hidung pada kadar melebihi RM2 kerana harga maksimum telah digazetkan sejak 19 Mac lalu. Pemantauan di sebuah pasaraya di Taman Malu ini mendapati kesemua barang makanan mencukupi dan tiada pembelian panik berlaku di sini. Dan apa yang menarik adalah pihak premis turut mengambil langkah keselamatan dan pencegahan dengan memasang pita pelekat di lantai sebagai tanda jarak di antara pelanggan untuk membayar di kaunter, dan pembersih tangan turut disertakan di kaunter ini. Jika dapat dilihat di pusat servis pelanggan, jarak di antara kerusi turut dilakukan seperti yang dapat dilihat di belakang saya ini. Pemantauan pada jam 1 tengah hari turut disertai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantalinggi. Memang ada peningkatan dalam volume dan orang datang mengunjung, tapi tidak sampai ke panic buying. Jadi kita melihat kepada bahan-bahan essential item. Jadi sekarang kita tengok rack yang untuk beras tak ada masalah. Jadi stoknya nampak memang cukup, dan juga bahan-bahan yang lain. Saya juga bertanya, kalau selepas 31 Mac ini bagaimana keadaannya? Sekiranya situasi masih memerlukan dipanjangkan, tak ada masalah. Jadi itu amat meyakinkan dan meredakan rasa kita lah. Untuk rekod, sejak Januari 2020, pihak KPDN HEP berjaya mengeluarkan kompaun bernilai lebih RM127,000 terhadap 26 peniaga yang menjual topeng mulut dan hidung melebihi harga siling. Tadi satu tu memang pakai. Ya, kalau kamu nak buat bungkus bagi dia, suruh dia balik rumah makan. Jangan makan kat sini, ni open. Ni rumah ke restoran ni? Saudara Muslihat membuka kedai makan di kawasan perumahan selepas jam 7 malam terbongkar apabila pihak polis Selangor berjaya mengesan dan mengarahkan premis itu untuk ditutup serta-merta. Kejadian dilaporkan berlaku pada hari ketiga Perintah Kawalan Pergerakan di Petaling Jaya, Selangor. Seramai 4 anggota dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor terlibat dalam operasi rondaan di sekitar Sungai Wei, Petaling Jaya, Selangor. Bermula jam 8 malam, operasi ini menyasarkan premis yang gagal mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2020. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Perintah Kawalan Pergerakan sedang dikuatkuasakan. Sila berada dalam rumah masing-masing. Terima kasih. Walaupun telah diberi amaran menghadkan pergerakan di luar rumah, namun 2 warga asing ini dipercayai membuang masa di sebuah kedai runcit ketika rondaan dijalankan. Membeli rokok dijadikan alasan ketika disoal siasat anggota polis. Rumah mana balik? Mana pasport? Kunci motor aku mana ni? Seorang daripada mereka disyaki menunggang motosikal tanpa lesen kenderaan motor LKM. Pihak polis merampas kunci motosikal warga asing terbabit
dan mereka diarahkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, taktik membuka gerai makanan di dalam rumah berjaya dikesan anggota polis di sekitar Jalan Sungai Wei, Subang, Petaling Jaya. Tempat open pula tu tadi. Saya makan ni. Mereka menghidangkan makanan kepada pelanggan meskipun arahan membungkus makanan sahaja yang dibenarkan. Jadi kita kawalan pergerakan ni mesti duduk rumah. Tak mau keluar-keluar makan-makan sini, tak mau. Ini open, orang ramai lalu. Betul. Dah tahu mak. Ha. Saya tutup. Ha. Tadi saya tutup memang pagar. Ya, kalau kamu nak jual pun, bungkus bagi dia, suruh dia balik rumah makan. Jangan makan kat sini, ni open. Ini rumah ke restoran ni? Tak, ini rumah apa? Ha. Itu ini? Ya, ni. Ha. Sebanyak 5 buah gerai makan yang melanggar peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2020 diarahkan tutup serta-merta ketika operasi dijalankan. Menurut laporan, kelima-lima gerai ini sentiasa dijadikan tempat persinggahan bagi penduduk di sekitar Petaling Jaya. Perintah kawalan pergerakan yang dilancarkan bermula 18 hingga 31 Mac ini seperti tidak diambil peduli dan mereka masih keluar menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Walaupun sudah diberi amaran pada jam kira-kira 8 malam tadi, namun penduduk di sekitar kawasan ini masih berdegil dan jika dapat dilihat mereka masih berlegar di sekitar kawasan ini seperti tiada apa-apa yang berlaku. Pihak Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor akan terus melakukan rondaan sepanjang masa sehingga perintah kawalan pergerakan tamat sepenuhnya. Operasi ini tamat pada jam 12 tengah malam. Gentar melihat kehadiran polis dan tentera berhampiran Plaza Tol Damansara. Seorang lelaki cuba merempuh sekatan jalan raya. Keberadaannya di luar rumah pada waktu malam jelas menjadi tanda tanya. Laporannya bersama wartawan Tun Hizami Hashim yang turut berada di lokasi ketika kejadian. Antara yang akan dilaksanakan secara bersama ini antara Angkatan Tentera dan juga pihak polis, yang pertamanya di kawasan sekatan jalan raya. Pihak tentera akan berada di situ. Begitu juga dengan rondaan di kawasan bandar ataupun luar bandar, mengawal di kawasan hospital, mengadakan hebahan bersama pihak polis. Bergerak daripada arahan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pasukan Angkatan Tentera Malaysia turun padang dalam membasmi penularan wabak COVID-19. Pada hari kelima perintah kawalan pergerakan dilaksanakan di Malaysia, menyaksikan kerjasama di antara pihak polis dan juga Angkatan Tentera Malaysia dalam mengawal keadaan lalu lintas, dan difahamkan bahawa 30 anggota ATM ditempatkan di daerah Petaling Jaya ini dan akan mengawal keadaan ini secara 24 jam di mana setiap shift akan ditukar pada 6 jam sekali. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, SCP Nik Izani Muhammad Faisal, kesemua anggota ATM dari 25 Regimen Askar Melayu di Raja Bentong kini berpusat di Dewan Serbaguna Taman Datuk Harun untuk tempoh 14 hari demi tugasan. Laluan ni lazim digunakan untuk keluar daripada Damansara sebab dia highway kan. Ini antara highway yang kita plotkan kita punya SDR Angkatan Jalan Raya. Berapa banyak plot diadakan? Setiap malam pun sama, 4 ke 5. Walaupun kebenaran untuk keluar rumah diberikan, namun individu itu perlu mengikut garis panduan yang ditetapkan seperti menjaga jarak sosial dan kebersihan tangan. Hi, where are you going, man? Going back home from where? Medicine. How far is your home from your mom's place? Yeah. 30 kilometers. Be careful, okay? Be safe. Okay. Thank you so much. Take care. Sekatan Jalan Raya yang turut disertai Timbalan Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Muhammad, turut mengesan tindakan segelintir individu yang masih melakukan aktiviti luar tanpa menghiraukan bahaya coronavirus.
Balik rumah kan? Kolam pancing. Kolam pancing? Dekat Kelang. Tapi saya terus tidur sana. Patutnya dia tak boleh nak keluar. Yalah, tapi saya terus lockdown kat sana. Ya? Biasa saya keluar pukul 6 petang tadi. Tapi saya bangun lambat. Tapi kan pukul apa? Sebab kita nak mengelakkan pergerakan. Bila cik bergerak, kita tak tahu. Dalam sepanjang pergerakan tu kita tak tahu di mana risiko. Keadaan jalan raya yang lengang jelas diambil kesempatan oleh seorang samsing jalanan memandu laju sehingga hampir merempuh sekatan jalan raya. Handphone. Mana boleh main handphone? Tak nampak kalau ni. Seorang pemandu didapati memandu dalam keadaan berbahaya dan laju ketika sekatan jalan raya dilakukan di Plaza Toh Damansara kira-kira jam 11 malam tadi. Dan pemeriksaan ke atas kenderaannya dan tubuh badan dilakukan kerana curiga dengan keadaan cara pemanduan suspek tersebut. Kita cek body dulu Kita cek body. Alasannya untuk keluar berjumpa rakan atas urusan kerja jelas tidak boleh diterima pakai kerana pekerjaannya tidak tersenarai dalam perkhidmatan penting negara. Sekarang ini masa sudah tak boleh keluar kan. You pun sudah tahu tak boleh keluar rumah kan. You mau kerja apa lagi? You kerja potong kereta sudah tutup. Lagi jumpa kawan buat apa? Bawa kawan balik. Lagi buat apa? Mau hantar kawan lagi? Sudah kena duduk rumah sekarang. Mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020, suspek boleh didenda RM1,000 atau penjara 6 bulan jika sabit kesalahan. Secara keseluruhan for the whole day berkurangan. Kita nak elakkan pergerakan itu sebenarnya. Sebab kita tak tahu di mana kita akan dijangkiti ataupun kita akan jadi pembawa kepada virus. Kadar kes jenayah di Petaling Jaya juga dilaporkan menurun sebanyak 40% sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Dalam kita membuat ops COVID virus, kita juga tidak lupa dengan tugas sebenar kita, iaitu mengekang jenayah di sekitar Petaling Jaya. Kita juga ada tim-tim respons yang akan menerima komplain-komplain dari publik. Kadang-kadang publik ada bagi telefon di bilik gerakan kita, kata ada suspek COVID virus, ada orang nak pecah rumah, ada orang bergaduh dan sebagainya. Kita masih teruskan. Kerjasama antara pihak polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia pasti dapat memantapkan kawalan bagi menangani penularan wabak COVID-19. Apabila menyedari kehadiran Boronda Pasukan Polis Marine, suspek-suspek tersebut telah bergegas melarikan diri. Cubaan sindiket penyeludupan membawa keluar daun ketum ke negara jiran gagal setelah kegiatan mereka berjaya dikesan Pasukan Polis Marine. Aktiviti haram itu dilaporkan berlaku 1 jam selepas Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan kerajaan. Itu dalam segmen kes 999. Daun ketum bernilai lebih RM25,000 dirampas pasukan polis Marine ketika melakukan rondaan di kawasan Sungai Golok, Kelantan. Sindiket dipercayai mengambil kesempatan menjalankan operasi penyeludupan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP sedang dikot kuasa tanpa mengendahkan arahan. Cubaan menyeludup barangan itu disedari ketika bot ronda menghampiri pengkalan Haram Buaya, Sungai Mentua Pengkalan Kubur sekitar jam 1 pagi, 1 jam selepas arahan PKP dilaksana. Pasukan ronda kemudian bertindak merapat ke tebing sungai untuk tindakan lanjut. Apabila menyedari kehadiran Boronda Pasukan Polis Marine, suspek-suspek tersebut telah bergegas melarikan diri dengan menggunakan kenderaan motorkar yang telah diparking di atas jalan raya dan meninggalkan barang-barang yang dipunggah tersebut, termasuk juga buk galah. Pemeriksaan yang telah dijalankan telah menemui lebih kurang 19 bungkusan plastik hitam dan di dalamnya terdapat disyaki daun ketum. Anggaran lebih kurang sebanyak 285 kg.
Rampasan daun ketum dipercayai dibawa dari utara tanah air bagi pasaran negara jiran berikutan permintaan dan harga yang tinggi di sana. Nilai rampasan bagi keseluruhan daun ketum dan bot galah dianggarkan berjumlah RM30,650. Kes disiasat di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Cubaan seorang penjenayah menyamun sebuah kedai serbaneka di ibu kota gagal setelah ditahan pihak polis. Dalam kejadian kira-kira jam 4.30 petang, suspek berusia 30-an dilapor menghunuskan senjata, dipercayai pisau ke arah juruwang sebaik memasuki premis. Pihak polis bergegas ke lokasi kejadian sejurus mendapat maklumat daripada orang awam. Penjenayah segera ditahan dan senjata yang digunakan dirampas. Difahamkan ketika itu pihak polis sedang melakukan sekatan jalan raya dalam operasi Perintah Kawalan Pergerakan berhampiran Hospital Kuala Lumpur, kurang 100 meter dari lokasi jenayah. Juruwang dilaporkan mengalami kecederaan ringan di lengan akibat pergelutan. Suspek kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi untuk tindakan lanjut. Untuk makluman semua yang bermain bola di padang, mohon pulang ke rumah. Mohon gosokkan padang. Amaran dan peringatan telah diberi oleh pihak kerajaan. Namun terdapatnya segelintir individu yang keras kepala tidak mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang telah pun dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu sehingga 31 Mac ini. Kedua-dua video telah memaparkan aksi sekumpulan individu yang langsung tidak ambil peduli berkenaan penularan wabak COVID-19. Tanpa rasa bersalah, ada di antara mereka yang meneruskan aktiviti di luar sehingga mendapat kecaman netizen. Kedua-dua kejadian dilaporkan berlaku di Sungai Besi Selangor dan Alor Star Kedah. Untuk makluman semua yang bermain bola di padang, mohon pulang ke rumah. Mohon gosokkan padang. Tindakan sekumpulan anak muda yang bersukan di Taman Rekreasi turut mengundang kerisauan para ibu bapa, termasuk Encik Mazlan, bapa kepada 3 orang anak. Encik Mazlan yang melihat sendiri video viral budak-budak semua bermain di padang, apa pendapat ataupun nasihat yang boleh diberikan kepada para ibu bapa? Sebelum kita nak memahamkan anak-anak kita supaya tinggal di dalam rumah, mak bapak atau ibu bapa itu sendiri yang perlu faham arahan ini betapa seriusnya pada kerajaan nak mengekang ataupun nak memutuskan rantaian COVID ni. Macam nak menyediakan aktiviti supaya mereka duduk dalam rumah tanpa rasa bosan dan sebagainya. Banyak aktiviti yang boleh buat. Contoh macam saya sendiri, cikgu-cikgu sekolah memberi kerjasama, mereka WhatsApp kepada kami ibu bapa di dalam grup itu memberi soalan-soalan supaya diulang kaji. Lain pula ceritanya di Alor Star Kedah. Tindakan seorang lelaki mempertikai Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan menghadiri sebuah majlis kenduri dan merakam aksi menikmati gulai kepala kambing turut dikecam warga maya. Baik, Tuan Zaki antara 50,000 penonton yang mengkritik tindakan perakam video dan juga penganjuran kenduri tersebut. Assalamualaikum Tuan.
Apa perasaan dan juga pendapat Tuan berkenaan dengan penganjuran video tersebut dan juga aksi merakam video itu? Pada pendapat saya, kuno itu dah semua pihak tahu benda tak boleh dijalankan dan kena patuh. Sebab benda dah diberi arahan. Seloknya kalau seorang boleh ikut arahan, benda ni akan cepat eloklah. Kita pun senang dan tak ada masalah. Bagi saya semua kena ikut apa yang arahan diberikan dan duduk rumah seloknya untuk kebaikan anak, isteri dan kita punya keluarga. Individu yang disyaki mangsa jangkitan COVID-19 akan dikuarantin selama 14 hari untuk melalui proses rawatan. So walaupun media setiap hari mewawarkan tentang jangkitan COVID-19, penerimaan kita, masyarakat kita ni bercampur baur. Dan ada masyarakat kita ambil lewa, ada yang jadikan sebagai bahan lawak, ada yang panik dan ada juga yang risau, takut dan sebagainya. Dan ini semua membuatkan mereka ni tidak dapat menyerap maklumat dengan tepat dan bertindak dengan betul. Dan ini menyumbang kepada kesukaran untuk mematuhi secara sepenuhnya arahan perintah kawalan pergerakan ini. Bergerak daripada kedua-dua video itulah itu, sekumpulan anak muda yang bermain di taman rekreasi telah pun digesa untuk pulang ke rumah atas arahan pihak polis. Manakala dua lelaki iaitu perakam dan juga penganjur majlis itu telah pun ditahan di Jalan Langgar Alor Star Kedah untuk disiasat mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2020. Seorang mekanik direman 4 hari selepas dikesan memuat naik status berbaur hinaan yang memburukkan imej polis di aplikasi WhatsApp miliknya. Hasil siasatan tindakan itu dipercayai dilakukan ketika anggota polis bertugas menyuraikan orang ramai yang berkumpul selepas perintah kawalan pergerakan di Kot Kuasa. Suspek ditahan di rumah sewanya di Taman Desa Murni, Jitra Kedah oleh pasukan bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu pada jam 9.25 malam. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seorang mekanik dijatuhkan hukuman denda RM5,000 atau penjara 10 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Sungai Siput, Perak. Tertuduh mengaku bersalah atas kesalahan menghalang penjawat awam menjalankan tugas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan wabak COVID-19. Kejadian dilaporkan berlaku di Taman Orchid kira-kira jam 10 malam Jumaat lalu ketika Timbalan Ketua Polis Daerah Sungai Siput Utara melakukan pemantauan ops COVID-19. Ketika itu tertuduh yang mabuk didakwa bertindak menolak pegawai polis terbabit lalu meluru masuk ke pekarangan rumah sambil disaksikan beberapa anggota polis lain. Seorang warga emas ditahan pihak polis kerana enggan menjalani ujian saringan COVID-19 selepas diarah pihak hospital. Dia ditahan di rumahnya di Taman Mutiara Sungai Bedaun pada jam 4 petang sebelum diserahkan kepada pasukan perubatan Hospital Labuan untuk tindakan lanjut. Pihak polis terpaksa menggunakan kekerasan secara minimum di bawah Seksyen 15/2 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan dan maklumat berkaitan kejadian jenayah boleh disalurkan menerusi email dan laman sosial rasmi 999 termasuk Instagram, Twitter dan Facebook seperti yang dipaparkan. Jaga keselamatan, jaga kesihatan, elakkan berada di tempat awam dan orang ramai jika tiada sebarang keperluan. Duduk di rumah. Dengan itu saya Anim Izzati mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Sentiasa ingat, jenayah membau padah.